Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyatal ikhlas fil qawli wal amal. Amma ba'd, akhlisun niyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Betulkan saya kalau saya silap? Hari ini kita sambung soalan 42 Betul insya-Allah. Baik. Kita baca terlebih dahulu matan daripada soalan 42 kitab Aqidatul Muslimin. Katanya pengarang mal muradu biqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Al-jawabu hadha ma'nahu annahu min babil aula anna alladhi yus'alu huwa Allah wa anna alladhi yusta'anu bihi huwa Allah wa laysa ma'nahu la tas'al ghayra Allah wa la tasta'in bi ghayri Allah wa hadha ka hadith Ibn Hibban la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi ay al-awla bil it'am at-taqi wa bis suhbati al-mu'min wa laysa ma'na dhalika أنه حرام إطعام غير المؤمن أو صحبته وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا سورة الإنسان والأسير هنا المراد به الكافر وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن 3 نفر سألوا الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. Baik, soalan adalah tentang bincangkan iaitu apakah maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Berkebetulan pula isu ni dia adalah bertepatan dengan baru-baru ni tentang ada seorang hamba Allah ni, dia sebut dalam TikTok dia ke ataupun dalam Facebook dia, macam itulah video dia yang dia minta tolong dengan malaikat. Wahai malaikat, tolong jaga orang tu sekian. Wahai malaikat, tolong sembuhkan sekian. Maka ada kelompok-kelompok yang kita tahu bahawasanya mereka adalah di kalangan Al-Wahabiyah. Mereka mengatakan bahawasanya perbuatan meminta tolong kepada malaikat atau meminta tolong sesuatu selain Allah itu adalah hukumnya syirik. Berdalilkan kepada ayat dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Maka apa jawapan daripada kacamata ahli sunnah wal jamaah? Sebelum kita pergi kepada maklumat dengan lebih lanjut, perlu kita faham bahawasanya ibadah ataupun menyembah itu maknanya tidak sama dengan minta tolong. Tidak semestinya seseorang itu dia minta tolong bererti dia menyembah sesuatu yang dia minta tolong. Maka semata-mata meminta tolong itu tidak menjadikan seseorang itu menyembah sesuatu. Kerana kalau kita terus menghukumkan orang yang meminta tolong kepada sesuatu selain Allah bererti dia menyembah sesuatu selain Allah, maka itu telah lari daripada pemahaman makna asal meminta tolong dan sudah tentu ia akan menjadikan ayat Al-Quran itu saling bercanggah di antara satu sama lain. Bukankah kalau mereka katakan jika minta tolong itu bermakna menyembah, berdalilkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lain yang Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita saling tolong-menolong, supaya kita minta tolong dengan sabar dan solat. Bukankah ada hadis Nabi SAW
tentang bahawasanya kita ini digalakkan untuk memberi pertolongan kepada Muslim yang lain dan sebagainya. Maka sudah tentu nas ini akan bercanggah. Dekat ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata mereka hanya pada Allah saja kita minta tolong. Tetapi pada ayat yang lain, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk minta tolong kepada selain daripadanya. Maka adakah semata-mata meminta tolong menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kita perlu dapatkan kefahaman yang ni terlebih dahulu. Sebelum ni kita dah terangkan dalam masalah yang awal-awal soalan belas-belas dalam kitab ini tentang masalah tawassul, masalah tabarruk, masalah istighathah, masalah isti'anah, dan kita dah membezakan ta'rifan di antara satu sama lain. Ala kulli hal, isti'anah, istighathah, tabarruk itu duduk di bawah payung tawassul. Maknanya dia duduk di bawah perbincangan ataupun perbahasan tentang tawassul. Maka tawassul itu yang perlu difahami secara dasarnya. Meskipun bukanlah semua perkara ini boleh dikira sebagai tawassul, tetapi diambil kira keseluruhannya itu di bawah payung tawassul untuk memahamkan masalah. Maka apakah makna tawassul? Tawassul ni ialah kita memohon mendatangkan manfaat, talabu jalbil manfa'ah aw indifa'il mudarrah, atau menjauhkan mudarat bidzikri ismin waliyin aw nabiyyin, dengan menyebut nama wali atau nama nabi, ikraman lil mutawassali bih, kerana kita memuliakan sesuatu yang kita tawassul akannya. Kita menjadikan mereka itu wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita doa, ada ketikanya kita baca salawat kepada Nabi SAW. Kita mengharap dengan barakah salawat ini, maka doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita doa tu tak makbul. Kita minta orang lain doakan kita. Ustaz, tolong doakan anak saya. Tuan guru, tolong doakan anak saya. Syekh, tolong doakan anak saya. Ini adalah bentuk-bentuk tawassul. Kerana kita, pada pemahaman kita, orang-orang ini sudah tentu ada darajahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidaklah menjadikan seseorang itu syirik hanya semata-mata dia bertawassul. Kerana hakikat tawassul itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bukan memohon kepada makhluk kerana kita menyembah makhluk. Tetapi pada hakikatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberkatan orang itu, dengan kemuliaan orang itu, dengan keagungan orang itu. Jadi kefahaman tawassul ini dibawa kepada pecahan-pecahan tentang tabarruk. Contoh tabarruk apa dia? Contoh tabarruk ialah kita ambil barakah daripada air Zam-Zam. Bukankah kita pergi ke Tanah Haram, kita pergi ke Makkatul Mukarramah, berebut-rebut kita nak ambil Zam-Zam bawa balik. Sampai sekarang dah kena limit dah. Berapa banyak botol air Zam-Zam yang boleh dibawa. Tak macam zaman dahulu. Sebab apa orang berebut-rebut air Zam-Zam? Sebab air Zam-Zam tu barakah. Kerana apa air Zam-Zam tu barakah? Kenapa air Zam-Zam tu berbeza dengan air-air yang lain? Bukankah air juga? Maka perbahasannya bukan tentang molekul-molekul air Zam-Zam dan sebagainya. Walaupun setelah daripada tu ada kajian-kajian, molekul air Zam-Zam begini-begini, konten air Zam-Zam begini-begini dalamnya dan sebagainya. Tetapi itu bukan perkara yang fokus kita pada masalah minum air Zam-Zam. Biasanya manusia akan fokus, orang beriman akan fokus, air Zam-Zam ini dibawa balik untuk minum, dikongsi bersama, diberikan kerana barakah. Maka barakah ni bukan suatu benda yang kita boleh tunjuk, yang boleh kita buktikan secara empirikal. Kalau dalam akademik kita panggil, boleh dibuktikan secara empirikal air Zam-Zam tu memang ada sejenis zat yang nama dalamnya itu barakah. Tak boleh. Sebab kita kembali kepada asal pemahaman kita, Allah Ta'ala Maha Mencipta, maka Allah Ta'ala menciptakan bagi alam ini ada perkara yang dinamakan sabab, ada perkara yang dinamakan musabbab.
Sabab itu menjadi punca kepada musabbab. Contohnya kenyang, makan adalah sebab kepada kenyang, maka kenyang itu dipanggil musabbab. Maka sabab dan musabbab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Air Zam-Zam sebab, musabbab boleh jadi ada orang minum air Zam-Zam, baik sakit kulit dia, baik kanser dia, baik sakit itu, baik sakit ini. Kerana apa? Kerana barakah pada air Zam-Zam. Kalau dibuktikan secara medikal pun tak boleh. Pergilah tengok bawah mikroskop air Zam-Zam tu, ada apa ubat dalam dia, kandungan dia yang boleh menyebabkan baik kanser, boleh menyebabkan baik sakit kulit. Tak ada, tak jumpa. Kerana elemen barakah itu adalah asbab yang batin dipanggil. Ada sebab dalam alam ini namanya sebab yang zahir, yang kita nampak relation dia. Contohnya makan kenyang. Ada sebab yang kita tak nampak relation dia, tapi dia ada. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Apa kaitan dapat pertolongan dengan sabar? Apa kaitan dapat pertolongan dengan solat? Tak ada kaitan secara empirical, kita nak buktikan kaitan tu, tak ada. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa pada Allah, mafhumnya, maka Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tak disangka. Apa kaitan kita takwa? Apa kaitan kita takwa dengan dapat rezeki, dapat jalan keluar? Di situlah kita kata, kita orang beriman, kita beramal dengan sebab zahir. Sebab zahir ni apa? Ada sakit, pergi hospital. Pergi hospital dapat ubat. Makanlah ubat tu. Ubat tu sebab yang zahir. Tapi dalam masa yang sama, kita ambil sebab yang batin. Nabi kata, dawu mardatikum bis sadaqah. Ubati orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Maka kita sakit, jangan semata-mata harap makan ubat tu boleh sembuh sakit dan sebagainya. Tetapi kita beramal juga dengan apa yang disebut oleh Nabi, sedekah, banyakkan sedekah mengubati sakit. Maka itu menjadi sebab yang batin. Maka sebab yang batin ni kita tak boleh nak buktikan secara empirikal kewujudannya. Tetapi dia ada. Dia ada. Kalau tak ada, masakan Nabi SAW sebut dawu mardatikum bis sadaqah, beramal dengan sebab batin, iaitu sedekah. Dalam masa yang sama Nabi juga kata tentang habbatus sauda syifa'un likulli da'. Habbatus sauda itu adalah ubat bagi segala penyakit. Maknanya Nabi juga menyuruh kita beramal dengan sebab yang zahir, iaitu makan ubat. Makan ubat dalam masa sama amal juga dengan sebab batin. Maka sebab-sebab inilah yang kita katakan di bawah perbicaraan tawassul, tabarruk. Contoh macam air Zam-Zam yang kita sebut tadi, kita kembali balik kepada asal perbincangan kita. Air Zam-Zam contohnya, kita ambil air Zam-Zam. Nabi sebut Nabi sebut dalam hadis, Zam-Zamu 5 syuribalah. Air Zam-Zam ni dia akan jadi apa yang kamu minum dia. Maknanya waktu kita minum tu, kita hajatkan apa daripada air Zam-Zam. Nampak tak? Bayangkan, hadis ini menunjukkan bahawasanya air Zam-Zam ni dia boleh tunaikan secara zahir secara zahir hadis tu, Zam-Zamu 5 syuribalah. Zam-Zam ni akan ikut apa yang kau minum akannya. Maknanya waktu minum air Zam-Zam tu niat apa? Nak hajat apa? Silakan. Adakah jika seseorang minum air Zam-Zam, dia niat sekian, itu menjadikan seseorang itu syirik? Tidak. Kita katakan tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan sesuatu perkara yang menjadikan seseorang mukmin itu syirik, sedangkan Nabi SAW membawa ajaran tauhid, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata Allah, meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak berhajat pada makhluknya. Itu dakwah Nabi SAW. Tak mungkin kontradik dakwah Nabi. Satu Nabi bawa dakwah tauhid, kemudian satu lagi Nabi bawa syirik, wal'iyadzubillah.
Maka tak mungkin ajaran Islam tu bercanggah antara satu sama lain. Jadi apa makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bukan nasta'in dekat situ maknanya minta tolong hanya kepada selain Allah. Tidak. Apa makna hadis Nabi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak memohon, nak minta sesuatu, minta pada Allah. Dan jika kamu nak minta tolong dengan Allah. Adakah makna ni minta tolong pada selain Allah itu syirik? Tidak. Tidak. Kerana apa? Kerana minta semata-mata minta tolong tidak menjadikan seorang itu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi makna dia apa? Sebab tu kata pengarang, jawapannya, makna hadis ini termasuk dalam bab keutamaan, iaitu mimba bil aula. Kerana bahasa Arab ni tidak semestinya amar itu dengan makna perintah. Tetapi amar itu fi'il amar. Kalau kita belajar usulul fiqh, kalau yang ada basic usul fiqh pun insya-Allah dia akan faham. Dalam usulul fiqh, asal al-amr tu memang dibawa kepada wujub, dibawa kepada wajib. Tetapi jika ada qaid ni apa? Jika ada kaitan dengan yang lain, jika ada dalil, jika ada bukti yang menunjukkan bahawasanya perintah itu tidak wajib, maka dia bertukar hukum daripada, bukan bertukar hukum, ia menunjukkan hukum itu bukan wajib. Contohnya, okay, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kulu washrabu. Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Adakah ini perintah ni? Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Perintah. Tapi adakah perintah makan dan minum ini membawa kepada makna wajib? Tidak. Tidak. Kerana apa? Kerana ada dalil selain daripada itu yang menunjukkan bahawasanya makan dan minum itu tidak wajib. Maka apa makna dalil? Apa makna ayat kulu washrabu? Makanlah dan minumlah. Meskipun perintah, maknanya harus. Hukum makan itu harus. Maka perkara yang harus ini berubah keadaan. Ada ketika makan jadi haram. Walaupun Allah perintah makan, tapi ada ketika makan jadi haram. Seperti dia makan hasil curi, haram. Ada ketika makan itu jadi sunat. Contohnya kita datang ziarah, maka tuan rumah hidangkan makanan. Sunat untuk kita makan, menjaga hati tuan rumah walaupun kita tak berapa gemar makanan yang dihidangkan tu. Sunat. Jaga hati. Ada ketika makan itu boleh jadi wajib. Sampai 1 minggu puasa tak makan-makan, tak minum-minum, jadi wajib kerana ini mendatangkan mudarat. Maka amar itu tidak semestinya membawa perintah. Dan untuk dipahamkan perkara ini, maka diteliti semua dalil. Dan kerja meneliti semua dalil ni bukan kerja kita. Kita kena ingat, kita ni orang awam, kita ni bukanlah ulama yang mujtahidin. Maka kita serahkan urusan kepada ulama mujtahidin, pada kibarul ulama, ulama-ulama besar yang telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka ulama-ulama kita telah jelaskan tentang masalah ini. Benda ni dah selesai. Tetapi biasalah ajaran yang terkeluar daripada ahli sunnah ni, kata ulama, likulli saqitin laqit. Setiap benda jatuh ada yang ngutipnya, tukang kutip mesti ada punya. Kan? Cuba kita jatuhkan apa-apa, seposin pada orang kutip. Ajaran sesat begitu lah. Sesuatu benda jatuh mesti ada tukang kutip dia, maka dia kutip. Maka setiap zaman tu dia ulang isu yang sama. Walau ulama dah jelaskan dah. Maka apa makna dia? Daripada sudut bab keutamaan, bahawasanya yang paling utama untuk kita minta tolong, of course kita minta tolong direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling utama dimohon dan diminta pertolongan adalah Allah. Maka tidak bermakna di sini kalau minta tolong kepada selain Allah jadi syirik. Tidak. Kerana kita kena fokus kepada permasalahan apa yang dipanggil sebagai beramal dengan sebab, dan juga kita kena fokus pada permasalahan hakikat. Hakikat setiap sesuatu, pertolongan ke apa ke sekalipun, semuanya adalah ciptaan Allah, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahamlah kita kat situ bahawasanya Allah pencipta setiap sesuatu, dan bila-bila masa Allah Ta'ala juga boleh mengambil perkara tersebut. Yang ni Allah Ta'ala bila-bila masa dia maha melakukan apa sahaja terhadap hamba-hambanya. Sama ada perkara itu bentuk kebaikan atau bentuk keburukan.
Sama dia bentuk pertolongan atau bentuk musibah. Allah juga yang menciptakan musibah, Allah juga yang menciptakan pertolongan. Siapa yang ciptakan musibah COVID sebelum ni? Allah Ta'ala juga. Kemudian kita sekarang boleh katakan bebas daripada COVID. Siapa yang ciptakan kebebasan daripada COVID tu? Allah Ta'ala juga. Pada hakikatnya. Pada hakikat. Okay, tapi jika kita bincang daripada sudut sabab, jika kita bincang dari sudut sabab, orang kata, oh kita bebas dari COVID sebab kita hari tu ada PKP, ada kuarantin, ada vaksin dan sebagainya. Maka adakah jika orang kata, oh sebab kita PKP lah kita bebas daripada COVID, sebab vaksin lah kita bebas daripada COVID, adakah menjadikan orang tu syirik? Tidak. Kerana kalamnya itu kalam zahir. Kalam zahir. Zahir perkataan dia begitu. Bukan bermakna dia tidak meyakini Allah Ta'ala lah yang menciptakan kebebasan daripada COVID. Jadi kita faham keyword ahli sunnah punya keyword, maka mudah untuk kita faham. Sebab kita kena centerkan betul-betul world view kita. Kalau mengajar dalam akademik ni, penting untuk kita jelaskan pada pelajar untuk setting betul-betul world view kita. Supaya kita dapat kefahaman. Kefahaman tu pun anugerah daripada Allah juga. Ada orang tak faham-faham juga. Bagilah dalil banyak mana pun tak faham juga kan. Tapi bila kita betulkan world view kita, dapat oh begini dan begitu. Kita kena ada relation, kena ada contoh. Kena tunjukkan perkara tersebut. Maka bagaimana kita nak katakan pada perkara-perkara yang lain? Dalam ayat tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis yang lain Nabi kata minum air Zam-Zam, mintalah apa yang kamu nak saat kamu minum air Zam-Zam. Nak kata apa? Atau minta dengan air Zam-Zam itu syirik? Bukankah Nabi juga yang mengajar supaya jika kamu tersesat jalan, maka minta tolonglah kepada malaikat dengan menyeru, ya ibadallah a'inu. Ada malaikat yang kira daun yang gugur, yang catat daun yang gugur. Maka Nabi SAW sendiri yang ajar perkara ini. Adakah Nabi mengajarkan perkara syirik? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Maka yang paling utama untuk kita minta tolong, of course lah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada ketikanya bila kita beramal dengan sebab. Bila kita beramal dengan sebab, bukan bermakna kita ni tak minta tolong kepada Allah. Hakikatnya tetap juga kita minta tolong kepada Allah kerana keyakinan kita Allah yang mencipta pertolongan. Saya bagi contoh. Okey, tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kisah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dia minta sampai kepadanya kabar daripada burung hudhud. Burung hudhud bahawasanya ada suatu kerajaan di Yaman yang mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini diceritakan dalam surah An-Naml. Surah semut An-Naml. Maka dalam surah An-Naml ayat 38 hingga 40 yang mana apabila burung hudhud dia nampak Balqis dan juga rakyatnya tidak beriman, maka Nabi Sulaiman nak mengesahkan apa yang disebut oleh hudhud tu. Maka setelah berlaku peristiwa itu, maka Nabi Sulaiman pun panggil semua rakyat-rakyatnya. Maka Nabi Sulaiman pun sebagaimana yang Allah Ta'ala nukilkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ni, Nabi Sulaiman alaihissalam sebut, berkata, Ya ayyuhal mala'u, wahai pegawai-pegawai lah, dia katakan. Pegawai-pegawainya. Kalau terjemahan bahasa Melayu disebut pegawai-pegawai. Yakni wahai rakyat-rakyat dia. Ayyukum ya'tini bi'arshiha. Siapa di kalangan kamu yang dapat membawa kepadaku singgasana Balqis sebelum mereka datang menghadapku? Qabla an ya'tuni muslimin. Menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk agama Islam. Maka dalam ayat ini Nabi Sulaiman minta. Minta ni. Nabi Sulaiman minta. Kita tahu bahawasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ni seorang Nabi yang ada mukjizat, dikurniakan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita katakan Nabi Sulaiman ni ada mukjizat. Takkanlah Nabi Sulaiman tak boleh bawa singgasana Balqis itu sendiri. Takkanlah Nabi Sulaiman tak boleh doa, Ya Allah, datangkan singgasana Balqis kepada aku. Tapi kerana apa Nabi Sulaiman minta tolong dengan mengatakan, Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Kenapa dia kata, wahai rakyat-rakyatku, pegawaiku ini, siapa di kalangan kamu ni boleh bawa datang singgasana Balqis ni? Ini minta tolong. Contohlah, kita kata minta tolong. Siapa di kalangan awak yang boleh bawakan saya benda ni? Siapa di kalangan awak yang boleh bawa datang sini? Maka ada golongan yang sana, yang Wahabi ni, dia kata, ini arahan, ini bukan arahan. Kalau arahan bukan seperti itu. Bahkan kalau mereka nak katakan ini arahan juga, maka kita katakan arahan juga makna dalam bahasa Arab namanya talab, meminta sesuatu. Apa makna amar? Kalau orang mengaji usul fiqh, dia tak ada masalah benda ni. Dia faham takrifan dia. Waktu kita kena penting pengajian usul fiqh ni. Lepas habis mengaji akidah, insya-Allah kita ada slot ngaji usul fiqh pula. Kita panggil orang yang alim dalam usul fiqh pula, bahas tentang usul fiqh pula. Tapi kita faham. Amar ni maknanya apa? Amar ni maknanya talab. Talabu syai'. Meminta sesuatu. Cuma amar ini kedudukannya apa dia? Meminta sesuatu daripada yang meminta itu adalah daripada kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang diminta. Ala kulli hal, sama ada perintah ataupun meminta saja-saja. Kita katakan makna perintah itu pun talab, meminta. Jadi sah dikatakan Nabi Sulaiman meminta kepada sesuatu. Kenapa tak minta pada Allah? Kenapa minta pada orang bawahan? Maka Nabi Sulaiman meminta kepada rakyatnya. Maka jawab Ifrit. Ifrit pun jawab. Ifrit ni pada jin. Ifrit kata, aku boleh bawa sebelum engkau bangkit daripada tempat duduk engkau. Tu Ifrit. Singgasana Balqis tu dekat mana? Singgasana Balqis tu dekat Yaman. Nabi Sulaiman dekat mana? Dekat Syam. Jauh, Yaman dengan Syam ni jauh. Cuba tengok dia punya distance. Yaman tu Palestin contohnya. Dia punya distance dia adalah 2,260,000 kilometer. 2,265,000 kilometer. Maknanya Nabi Sulaiman ni dia minta sesuatu yang mustahil pada adat. Bawa datang, Ifrit tawarkan sebelum kau bangun daripada tempat duduk kau, sebelum bangun tempat duduk, sampai dah. Bayangkan 2,000 kilometer, itu benda yang mustahil adat. Bukan mustahil akal, mustahil adat. Jawab seorang lelaki, dikatakan lelaki itu dalam tafsir adalah Asif ibnu Barkhiyah, seorang waliullah, orang manusia. Maka ayat ini juga menjadi dalil bahawasanya manusia itu lebih mulia daripada jin. Maka Asif kata apa? Asif kata, wahai Nabi Allah, aku boleh bawa datang sebelum mata kau berkedip. Sebelum mata kelip, dah sampai singgasana ataupun arash. Ada sebahagian orang terjemah arash tu
adalah istana. Sebenarnya terjemah singgahsana. Ala kulli hal kita ambil Arab dia. Membawa Arash Balqis. Bawa Arash Balqis. Maka tak sampai sekedip mata. Cepatnya tak sampai sekedip mata. Millisecond. Millisecond. Pop, sampai singgahsana ataupun istana Balqis ataupun Arash Balqis. Bila sampai itu maknanya apa? Maknanya berlaku perkara ini. Kalau makhluk, semata-mata makhluk, pasti tidak akan dapat membawa singgahsana tu pada zaman Nabi Sulaiman. Ini bukan cerita zaman ada roket, ada apa semua, tak ada. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi Sulaiman yang bawa, tetapi lelaki tu yang bawa. Asif ibn Barkhiyah. Dia yang bawa, bukan Nabi Sulaiman bawa, dia yang bawa. Belum sempat kedip mata. Kalau sudut logiknya, hukum adatnya, tak berlaku begitu. Tak berlaku seorang manusia bawa singgahsana yang besar. Manusia besar mana boleh angkat singgahsana? Cuba angkat katil seorang-seorang, tengok katil queen, double queen ataupun king bed tu. Angkat seorang-seorang bawa datang. Jenuh juga nak turun ke tingkat level G. Kalau duduk apartmen mau berpeluh, berhenti-berhenti seorang-seorang kan. Ni bawa daripada Yaman ke Palestin, benda yang mustahil. Mustahil adat. Bukan mustahil akal, mustahil adat. Tapi sampai. Hakikat yang menyampaikan istana tu pada hakikat siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan ma'unah pertolongan kepada walinya yang namanya Asif ibn Barkhiyah, supaya bawa datang sebelum Nabi Sulaiman kedip mata. Dan karamah yang berlaku kepada Asif ini membuktikan mukjizat Nabi. Karamah Asif ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Sebab tu ulama kata karamatul awliya, mukjizatul anbiya. Keramat para wali itu, karamah para wali adalah mukjizat nabinya. Kerana karamah itu nak membuktikan kebenaran ajaran Nabi dia. Maka di sini persoalan dia. Bukankah di sini pertama Nabi Sulaiman minta bawa singgahsana Balqis daripada makhluk, bukan daripada Allah, daripada makhluk. Makhluk tu pula tak kira lah jin ataupun manusia, kerana dia ya ayyuhal mala'u. Dia tak kata ya ayyuhal jin, dia tak kata ya ayyuhal ins, dia kata ya ayyuhal mala'u. Di kalangan rakyat dia yang di bawah perintahnya. Maka apabila manusia bawa datang, perkara tu pula mencari adat. Nabi Sulaiman bukan minta perkara biasa-biasa, bukan minta tolong ambil air, bukan minta tolong bawa nasi, bukan. Nabi Sulaiman minta perkara yang mencari adat, bawa singgahsana Balqis yang 2000 lebih kilometer distance dia untuk bawa datang depan dia. Adakah menjadikan Nabi Sulaiman syirik? Tidak. Kita katakan pertama dia minta ke makhluk, kedua dia minta benda yang mustahil adat. Minta pada makhluk perkara yang mustahil adat tidak menjadikan syirik. Sama juga kalau seorang dia kata, wahai malaikat sembuhkan mata orang tu, contoh. Adakah bermakna disembah malaikat tu? Tidak. Tidak. Dia minta malaikat. Okey, malaikat ni siapa? Makhluk. Sembuhkan mata ni dengan makna apa? Sembuh mata ni daripada sudut hukum adat. Hukum adat dia, malaikat buat ke sembuh mata? Itu kata. Tidak menjadikan syirik pun kalau minta malaikat sembuhkan mata. Malaikat ni macam-macam dia boleh buat. Malaikat ni macam-macam dia boleh buat dengan izin Allah. Bukankah Nabi SAW dibelah dadanya 2 kali dalam hayat baginda? Dibelah dadanya. Yang pertama waktu di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah. Nabi dia belah dada, keluarkan jantung. Hati itu dalam hadis sebut qalb. Qalb ni kita dah sebut dah bahasan sebelum ni. Qalb ni bukan hati, kabid, liver, bukan. Qalb ni heart, jantung. Bedah, keluarkan jantung, basuh. Basuh, dalam hadis sebut basuh jantung tu. Kemudian letak balik, isi dengan hikmah dan iman. Tutup balik. Malam Isra' Mi'raj, dibelah sekali lagi. Itu siapa yang buat tu? Malaikat. Kalau belah jantung pun boleh bawa keluar, basuh, siap masuk dalam balik, takkanlah mata tak boleh. Mata dengan jantung mana lagi? Mata tak ada sampai menyebabkan mati, jantung menyebabkan mati pun boleh buat, takkan mata tak boleh buat. Persoalan ni tidak menjadikan itu syirik kepada Allah.
Kenapa nak hukumkan syirik minta tolong pada malaikat? Tak nak minta tolong pada malaikat, sudah, tak apa. Tak nak minta sudah, tak ada masalah. Tak ada orang marah pun. Oh, kalau tak minta tolong malaikat tak boleh. Tak ada. Kita tak kata wajib minta tolong malaikat, wajib minta tolong dengan manusia, wajib minta tolong dengan wali. Tak ada, kita tak kata begitu. Persoalan kita ialah kamu menghukumkan syirik kepada orang yang minta tolong pada selain Allah. Itu masalah kamu. Kata pada mereka. Bukan kepada orang yang tengah mendengar ni. Kan? Maka orang yang minta tolong kepada selain Allah tidak menjadikan syirik. Kita minta tolong doktor, tolong rawat anak saya. Moga-moga sembuh anak saya ni. Hakikat faham kita Allah yang sembuhkan. Allah yang sembuhkan. Doktor nanti sambut anak saya, moga-moga anak saya keluar sihat hendaknya. Yang keluarkan baby tu pada hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan. Perkara tersebut semua berlaku dengan izin Allah. Bayangkan. Bukankah dalam soalan ni pengarang menyebut tentang 3 orang Bani Israel yang mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut amalan soleh. Dah kenapa nak kena sebut amalan soleh? Amalan soleh ni kita tak sifatkan dia hidup atau mati. Ada kita kata amalan saya hidup, amalan saya mati. Tak ada. Amalan soleh ni bukan suatu benda yang bersifat hidup ataupun mati. Tak bersifat hidup atau mati. Lalu mereka kata, oh minta tolong dengan hidup, minta tolong dengan mati. Kalau hidup boleh mati, tak boleh syirik. Kenapa hidup tak syirik, mati syirik pula? Minta tolong dengan malaikat, malaikat ni ghaib, tak nampak syirik. Kena minta tolong manusia, manusia nampak waktu hidup, boleh. Mereka sendiri yang menjadikan kaedah mereka serabut. Kaedah mereka itu tidak difahami. Seolah-olah mereka kata, kalau minta ni syirik, minta ni tak syirik. Sedangkan pada hakikatnya satu, sama je. Minta tolong dengan orang yang nampak ke, tak nampak ke, ada hadir dengan kita ke, tak hadir dengan kita ke, hidup ke, mati ke, malaikat ke, jin ke, manusia ke, tidak menjadikan seseorang itu syirik. Langsung tidak menjadikan seseorang itu syirik. Jika akidah dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan manfaat dan mudarat. Itu je keyword dia. Kalau orang makan nasi, dia yakin nasi itu ciptakan kekenyangan pun syirik. Tapi persoalan dia, ada tak orang yang makan nasi, dia iktikad nasi itulah cipta kekenyangan pada dia. Di kalangan orang beriman lah. Kalau di kalangan orang yang animisme ni boleh jadi disembah padi-padi ni, semangat padi lah, semangat laut lah, semangat ikan lah, semangat getah lah, semangat apa, macam-macam semangat lah. Ini kita cerita orang beriman, kita makan nasi, kita yakin Allah Ta'ala yang menjadikan kenyang, tapi kita juga yakin nasi itu sebab pada kenyang. Jadi faham kita dalam masalah ni. Kita faham masalah ni. Bila seorang tu minta amalan soleh, tu zaman Bani Israel, sebelum zaman Nabi SAW, 3 orang terperangkap dengan gua. Kenapa dia nak doa dengan amalan soleh dia? Kenapa tak doa, Ya Allah buka pintu gua, Ya Allah buka pintu gua? Kenapa nak, Ya Allah dulu aku pernah buat begini-begini, jika amalan ini diiktibar amalan soleh, bukalah pintu ni. Tiga-tiga buat macam tu. Dan pintu tu terbuka. Siapa yang buka pintu tu? Amalan soleh ke yang buka pintu tu? Tak, yang buka pintu tu Allah. Bagaimana Allah Ta'ala lakukan? Allah Ta'ala maha mencipta. Dia boleh saja mencipta apa sahaja, semudah sebutan kun, sebagaimana yang kita dah syarah tentang ayat dalam surah Yasin. Mudah bagi Allah mencipta. Dia boleh mencipta apa sahaja. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila sebut hadis ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, bukan makna jangan kamu mohon pada selain Allah, itu akan menjadi syirik. Jangan kamu minta kepada selain Allah, itu syirik. Jangan kamu minta tolong kepada selain Allah, itu syirik. Bukan. Hadis ini bukan makna macam tu. Hadis ini maknanya min babil aula. Sebab tu kata pengarang, namun hadis ini tidak pula bermakna jangan kamu mohon dan minta pertolongan kepada selain Allah. Hadis ini bukan membawa vice versa, itu adalah larangan minta tolong kepada selain Allah. Tidak. Tidak. Sebab tu didatangkan satu contoh lain. Hal ini sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Yang mana hadis ini berbunyi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Hadis ini kata apa? Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang yang beriman.
Kalau kita faham literal hadis ni, apa makna dia? Jangan berkawan dengan Cina yang Buddha, yang Kristian. Jangan kawan dengan India yang Hindu. Jangan berkawan dengan orang putih yang Kristian. Jangan, haram kalau kita faham literal hadis ni. Tapi adakah maknanya begitu? Tidak. Tidak ada larangan dalam Islam yang melarang manusia ini menjalin hubungan persahabatan, hubungan kawan dengan orang yang bukan Islam. Ada je, bukankah Nabi SAW juga menjalin hubungan baik dengan ahli keluarga baginda, dengan kerabat baginda, meskipun mereka bukan Islam. Maka bukan bermakna dekat sini jangan kawan dengan orang bukan Islam. Hanya boleh kawan dengan orang Islam sahaja. Tak. Tetapi daripada babil aula, daripada sudut keutamaan, daripada bab keutamaan, afdal lah kita kawan dengan orang Islam, kerana orang Islam ni sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut al-mar'u ala dini akhihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu dia berada atas agama sahabat baik dia. Kalau dia bersahabat dengan kaki karaoke je lah manjang dia. Kalau sahabat dengan kaki wayang manjang dia. Kalau sahabat kaki bowling manjang. Kalau sahabat kaki pancing lah manjang. Sahabat mak motor manjang. Kalau sahabat dengan orang suka dengan majlis ilmu, pergilah majlis ilmu dia. Kerana bi'ah itu dibentuk melalui orang sekeliling kita. Kita suka majlis ilmu, kawan orang majlis ilmu, pergilah ilmu kita. Kalau kita berkawan dengan orang sesat kita. Kawan dengan Wahabi, 10 orang Wahabi kawan dia, mana nak jadi ahli sunnahnya kalau dah hari-hari dengar pasal ajaran Wahabi? Kawan dengan orang Syiah, mana nak jadi ahli sunnahnya? Jadi Syiah, silap kahwin muta'ah siap. Sebab kita mengikut agama sahabat kita. Maksud dia ialah kita ni mudah untuk dipengaruhi oleh seseorang yang rapat dengan kita, yang hampir dengan kita. Tapi makna hadis ni bukan makna tak boleh kawan langsung dengan orang yang bukan Islam. Boleh kawan, tetapi daripada sudut keutamaan berkawan dengan orang Islam. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah kamu makan, janganlah makananmu itu dimakan, maknanya jangan jamu orang melainkan jamu orang yang bertakwa. Kalau begitu bercanggahlah dengan ayat Quran. Allah Ta'ala puji orang yang menjamu makan pada orang kafir, asir tawanan orang-orang kafir. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan di antara ciri orang beriman, mereka memberi makan kepada orang-orang yang mereka suka. Kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang kafir yang menjadi tawanan. Bagi makan orang kafir. Dalam Quran Allah puji orang Islam yang bagi makan pada tawanan kafir. Dalam hadis Nabi kata, janganlah makananmu itu dimakan melainkan orang bertakwa. Kan bercanggah tu? Takkanlah Al-Quran hadis bercanggah, sedangkan boleh dihimpunkan. Kaedah dia nas agama, Al-Quran atau hadis. Jika boleh dihimpunkan, dihimpunkan. Dalam keadaan ni bagaimana himpunkan? Maksudnya pada keutamaan makanan kita yang kita hidangkan. Kan lebih baik kita bagi pada orang Islam berbanding dengan orang kafir. Kan lebih baik kita bagi orang Islam yang bertakwa, kerana kita tahu makanan kita jika jadi darah dagingnya, dia buat taat, kita dapat pahala. Bukankah menyediakan makanan kepada orang yang berbuka puasa itu kita dapat pahala seumpama orang berpuasa? Maka afdal makanan kita diberi makan kepada orang yang buat taat, supaya menjadi tenaga bagi ketaatan dia. Dia buat taat, kita dapat pahala. Tapi bukan makna tak boleh bagi makan kepada orang yang tidak bertakwa. Kalau dia faham literal, makanan kita ni tak boleh bagi pada orang yang jahat, tak boleh bagi pada orang kafir, hanya orang bertakwa sahaja. Salahlah pemahaman dia. Sebab tu jika salah faham ke ayat-ayat Al-Quran dan hadis, dia akan jadi tanaqud, bertentangan antara satu sama lain. Kalau dia faham hadis ini dengan faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faham iyyaka nasta'in tu dengan makna jangan minta tolong melainkan selain pada Allah, maka bercanggahlah hadis, bercanggah ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah, mohon tolong dengan sabar dan salat.
Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong ni berlaku macam mana tolong menolong ni? Diam. Tiba-tiba tolong. Tak ada tolong menolong ni dengan cara apa? Dengan talab. Nah, zikir surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dikasihi Allah. Moga-moga semuanya berada dalam keadaan selamat, sejahtera. InsyaAllah esok surau kita akan mengadakan gotong royong. Jadi pihak AJK Masjid, pihak AJK Surau mengharapkan pertolongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk esok bersama-sama bawalah cangkul-cangkul, bawalah sabit-sabit, bawalah penyapu-penyapu, penyodok-penyodok untuk sama-sama kita gotong royong bersihkan kawasan surau kita, kawasan kampung kita contoh. Itu tolong menolong. Takkan minta tolong syirik. Itu masalah tu kalau minta tolong syirik. Tapi tadi bukan ayat Allah Ta'ala berfirman, iyyaka nasta'in. Kenapa kat sini? Boleh pula tolong. Minta tolong dengan selain Allah tadi tak boleh pula. Mencanggah, tak nakut. Jadi kita faham kat sini bukan maknanya begitu. Of course bukan maknanya begitu. Bukankah Allah Ta'ala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya bantuan Allah itu bersama dengan hambanya selagi mana hambanya itu berada dalam bantuan hambanya, saudaranya yang lain. Selagi mana kita ni saling tolong menolong, maka Allah Ta'ala akan memberi pertolongan pada kita. Itu makna hadis. Maknanya boleh kita minta tolong pada saudara kita. Boleh tak tolong bawa aku pergi majlis ilmu? Boleh tak tolong pinjamkan duit? Boleh tak tolong bagi makan? Boleh tak tolong? Apa salah minta tolong? Apa tak minta tolong? Ya Allah, aku lapar ni, bagi makan. Ya Allah, aku tak ada duit ni, bagi makan. Tak, bagi duit. Tak, bukan begitu caranya. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan sabab. Supaya kita faham sabab ni wujud dalam dunia. Musabab wujud dalam dunia. Tapi keyakinan kita sabab dan musabab itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kerana itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua lalu memohon kepada Allah agar mereka dapat keluar daripada gua itu dengan wasilah amal soleh. Sebut amal soleh mereka. Maka faham kita amal soleh itu menyampaikan kepada pertolongan Allah. Maka amal soleh itu sebab. Musabab dia apa? Musabab dia pintu gua terbuka. Siapa cipta sebab amal soleh mereka tu? Allah. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu, Allah cipta amal kamu. Amal soleh tu siapa cipta? Allah. Makhluk tu, amal soleh tu makhluk Allah yang cipta. Sebab tu amal soleh. Musabab dia apa? Musabab dia terbuka pintu gua. Baik, terbuka pintu gua tu siapa cipta? Allah juga. Tu sabab musabab. Sabab dia amal soleh, musabab dia terbuka pintu gua. Maka di sini tidak ada sebarang larangan daripada syarak untuk kita minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan yang betul, dengan akidah yang betul. Dan kita dah faham, orang yang beriman of course kita mengaji tentang keimanan bahawasanya Allah Ta'ala pencipta setiap sesuatu. Itulah makna yang terkandung dalam La ilaha illallah, iaitu maknanya La khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala pencipta pertolongan, hanya Allah Ta'ala pencipta musibah, hanya Allah Ta'ala pencipta kebaikan, hanya Allah Ta'ala pencipta keburukan. Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala pencipta setiap sesuatu. Jelas ke? Ada tak yang kurang jelas? Kalau ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan maknanya fahamlah tu. Alhamdulillah. Jelas. Barakallahu fikum. Dah jelas, jangan lupa sampaikan dekat kawan-kawan, kepada orang yang kurang faham, ambil catat nota supaya kita boleh jelaskan balik kepada orang lain. Jangan terpengaruh dengan ajaran Wahabi, sikit-sikit kafir, sikit-sikit syirik, orang buat ni syirik, orang buat tu syirik, sedangkan amalan tersebut ada di dalam Islam. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ad-dinun nasihah. Agama itu terbina dengan nasihat, sampai menyampai. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada Rasulullah walaupun satu ayat. Maka kita sampaikan. Jangan lupa sampaikan kepada orang lain tentang apa yang benar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sampai sini saja dulu malam ni. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.